Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, kali ini cikgu nak bincangkan topik perpuluhan tahun 5. Okay, jadi boleh bersiap sedia dengan buku teks matematik dan terus ke muka surat 73. Okay, tapi sebelum tu, adakah anda semua ingat lagi apa itu nombor perpuluhan? Apa beza dia dengan nombor bulat? Okay, apa beza nombor perpuluhan dengan nombor bulat? Dia hanya dibezakan oleh satu titik. Okey, titik tu yang kita panggil titik perpuluhan. Okey, untuk topik ini ada 4 objektif. Murid dapat membundar perpuluhan, murid dapat menyelesaikan ayat matematik operasi bergabung tambah tolak, murid dapat mendarab perpuluhan dan murid dapat membahagi perpuluhan. Okey, so ada 4 objektif. Kita akan pergi satu persatu lah. Saya harap murid dah bersedia dengan buku teks masing-masing. Okey, ulang kaji sikit. Okey, apa itu perpuluhan? Titik perpuluhan yang memisahkan bahagian nombor bulat dan bahagian pecahan disebut perpuluhan. Okey, itu titik dia. Hanya dengan satu titik dah membezakan nombor bulat dan nombor perpuluhan. Okey, kalau kita tengok nombor tersebut, kita sebut dia ialah 25.467. Okey, nombor-nombor digit yang diselepas titik perpuluhan itu kita sebut satu persatu. Okey, kita tak sebut dia 25.467. Okey, itu salah. Okey, kita akan sebut dia 25.467. Okay, bahagian nombor bulat di sebelah kiri titik perpuluhan disebut seperti biasa iaitu 25. Bahagian pecahan di sebelah kanan titik perpuluhan disebut satu persatu iaitu 467. Okay. Nilai tempat dan nilai digit. Okay, ini pun penting sebab nilai tempat, nilai digit yang pada perpuluhan tu tak sama dengan nombor bulat biasa. Okay, nombor kat sini 473.286. Okey, 473.286. Okey, nilai tempat. Nah, yang kat depan tu tak ada masalah lah. Ratus pulusa. Okey, yang di belakang tu. Per 10, per 100, per 1000. Okey, ini kerana sekiranya 2. Okey, 2 tu nilai digit dia sifar perpuluhan 2 kan. Okey, kalau kita tukar dia dalam bentuk pecahan, dia akan jadi 2/10. Okey, begitu juga dengan 8. Sifar perpuluhan sifar 8. Kalau kita tukar dia kepada pecahan, dia akan jadi 8/100. Okey, jadi sebab itulah nilai tempat dia jadi per 10, per 100, per 1000. Okey, dan seterusnya nilai digit. Nilai digit ni macam biasalah dalam angka lah. Okey, 473, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan sifar 8, sifar perpuluhan sifar 6. Okey, itu sedikit ulang kaji. Okey, seterusnya kita teruskan pada muka surat 70. Okey, muka surat 70 kita mula dengan membundar perpuluhan. Okey, kalau kita tengok acara lontar peluru, rekod semasa 10.17, rekod terdahulu 9.85. Okey, dia nak kita bundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okey, sebelum kita membundar, kita ingat balik macam mana nak bundar. Okey, mungkin awak ada belajar pelbagai cara lah. Okey, salah satunya teknik bukit. Ni naik bukit, daki bukit, turun bukit. Ada yang guna naik basikal, turun basikal. Okey, kalau kat sini sifar 1, 2, 3, 4 tak berubah. Kalau 5, 6, 7, 8, 9 akan tambah 1. Bundarkan nombor. Ada teknik tangga juga. Okey, kalau saya guna biasa je. Sifar 1, 2, 3, 4 tambah sifar maksudnya tak berubah. 5, 6, 7, 8, 9 tambah 1. Okey, terbalik pada contoh yang pertama. Dia nak kepada satu tempat perpuluhan. Kalau kita tengok 10.17 ada 2 tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan ni pada digit 1 tu. Okey.
Jadi, di belakang 1 tu ialah 7. Kalau kita tengok balik 5, 6, 7, 8, 9, kita akan tambah 1. Jadi, dekat sini jawapan dia akan jadi 10.2. Okay, kalau awak tengok pada petak kuning tu, okay, 10.17 terletak di antara 10.10 dengan 10.2 sifar. 10.17 hampir kepada 10.2 sifar berbanding dengan 10.1 sifar. Okay, 10.17 menjadi 10.2 apabila dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan. Okay, dalam bentuk ayat mungkin awak tak faham lah. Okay, tapi sekiranya awak dah mahir bundar nombor bulat, saya rasa membundar perpuluhan ni tak ada masalah. Okay, kalau kelas saya suka buat Q. Satu tempat puluhan, kita akan Q kan pada 1. Tengok ekornya di belakang 7. Jadi kita akan tambah 1. Jawapan dia 10.2. Okay, kaedah yang kedua boleh tengok pada buku teks awak. Satu tempat perpuluhan, lihat digit pada satu tempat puluhan itu 1. Lihat digit di kanan 1 jika 5 hingga 9 tambah 1 pada digit. Okay, dan seterusnya. Okay, cara dia sama dengan apa yang saya terangkan tadi. Okay, B. Bundarkan 9.85 meter kepada satu tempat perpuluhan. Okay, 9.85 meter. Okay, satu tempat perpuluhan ialah pada digit 8. Okay, sekarang tengok di sebelah kanan 8 tu digit berapa? Ia ialah digit 5. Jadi kalau kita tengok balik pada syarat dia tadi, 5, 6, 7, 8, 9, kita akan tambah 1. Jadi pada soalan B, jawapan dia ialah 9.9. Okey, seterusnya kita pergi pada muka surat 71. Okey, soalan bundar ni sebenarnya dia boleh, kalau tadi dia tanya satu tempat perpuluhan. Okey, tapi sebenarnya dia boleh disoal dengan pelbagai cara. Bundar kepada 1, 2 atau 3 tempat perpuluhan. Ataupun dia boleh juga disoal dengan bundar kepada per 10, per 100, per 1000 yang terdekat. Okey, dia guna nilai tempat. Okey, kita tengok contoh 2. Berpandukan gambar di atas, nyatakan jisim cempedak apabila dibundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, jisim cempedak yang awak tengok dekat situ ialah 2.468. Okey, so ada 3 tempat perpuluhan. Dia nak 2 tempat perpuluhan saja, jadi digit yang berada pada tempat yang kedua ialah 6. Okey, 6. Kita lihat di belakang dia 8. Jadi kalau 8, kena ingat formula syarat dia tadi. 5, 6, 7, 8, 9 kita akan tambah 1. Jadi dekat sini 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi jawapan dia ialah 2.47. Okey, sama dengan apa yang dinyatakan dekat situ. Okey, nombor 3. Bundarkan 740.5692 kepada 3 tempat perpuluhan. Okey, tempat perpuluhan yang ketiga ialah 9. Jadi kita akan tengok nombor yang di sebelah kanan dia. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 ni syarat dia sifar 1, 2, 3, 4 tambah sifar. Maksudnya tak berubah, tak memberi kesan pun pada nombor di hadapan. Okey, jadi jawapan dia 740.569. Okey, itu saja rasanya untuk bundar. Kita pergi pada muka surat seterusnya. Saya terus pergi pada muka surat 73. Okey, muka surat 73 ni operasi melibatkan perpuluhan. Tapi ini operasi bergabung, tambah dan tolak. Operasi bergabung, tambah dan tolak. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Hitung jarak dari P ke S berpandukan gambar rajah di atas. Dia dah beri pada awak ayat matematik. Dan ada 2 langkah pengiraan dekat situ. Okey, step yang pertama. 28.9 tambah 22.3 sifar 2 disusun dalam bentuk lazim. Okey, kenapa dia birukan sifar dekat situ? Sebab awak nak nombor tu elok disusun. Ada rumah dia. Rumah sa ada penghuni dia. Rumah puluh ada penghuni dia. Jadi baru kita boleh jalankan operasi tambah. Okey, kalau tambah ni sebenarnya awak tak nampak kesan dia. Tapi bila awak buat tolak, awak akan nampak kesan dia kalau awak tak buat sifar-sifar tu. Okey, dan yang paling penting untuk tajuk perpuluhan ni ialah titik mesti berada dalam selaju.
Dia maksudnya dia sebaris, selajur je. Dia tegak je titik tu sama daripada soalan sampailah ke jawapan. Okey, dia jalankan operasi tambah, dapat jawapan, dia jalankan operasi tolak dan jawapan dia 33.752 km. Okey, soalan contoh yang kedua. 74.285 tambah 9.607 tolak 18.043. Okey, dua operasi. Jangan tamak. Buat satu per satu. Buatlah yang mana dulu di hadapan. Okey, kalau soalan ni tambah dulu, jadi kita selesaikan dulu tambah. Okey, 74.285 tambah 9.607. Okey, dapat jawapan, kemudian tolak. Okey, kemudian dia buat cara yang kedua. Dia tolakkan dahulu. Okey, sebenarnya kita kena ikut step dia. Kita kena ikut yang mana dulu. Kita dahulukan yang di hadapan. Okey, kalau tambah tolak, kita dahulukan yang di hadapan. Tapi kalau ia melibatkan tambah darab, tambah bahagi, tolak bahagi, tolak darab, kita kena ikut konsep BODMAS. Maksudnya kurungan dulu, kemudian bahagi, kemudian darab. Okey, tu dalam operasi bergabung lah. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh yang ketiga. Okey, kali ni dia beri pada awak nombor bulat. Nombor bulat tu 80 nombor bulat. Kenapa saya cakap nombor bulat? Sebab dia tak ada titik perpuluhan. Dia 80 saja. Jadi dia ialah nombor bulat. Nombor bulat tolak 63.819 tambah 4.57. Jadi dekat situ 80 tu dah jadi ganjil. Sebab dia ialah nombor bulat. Okey, so perhatikan macam mana menjalankan operasi tambah atau tolak sekiranya melibatkan nombor bulat. Okey, kita nak rupa dia sama. Sekarang dia pelik sebab dia ialah nombor bulat. So sekarang kita nak rupa dia sama. Okey, nak samakan rupa, kita letak satu titik. Okey, kat mana nak letak titik ni sebenarnya? Okey, titik ni berada pada di belakang nombor bulat. Okey, nombor bulat ni ada titik di belakang. So, sebab dia di belakang, kita tak tulis. So, sekarang kita nak letak titik tu pada 80, kita akan letak 80 perpuluhan sifar, sifar, sifar. Okey, bila dia dah sama rupa, baru kita jalankan operasi tolak dalam bentuk lazim dan pastikan titik tu berada pada lajur yang sama, straight je. Okey, dah selesai tolak, baru kita tambah. Okey, saya juga sediakan satu contoh kalau awak tengok pada slide ni. 98 tolak 6.437. Okey, 98 ni ialah nombor bulat. Okey, jadi nak jadikan dia nombor perpuluhan, kita letak titik, sifar, sifar, sifar. Sifar tu sebanyak mana nombor yang kita nak jalankan operasi lah. Okey, kalau kat sini ada 3 tempat perpuluhan, so kita tambahlah 3 sifar. Okey, kena ingat. Dia tak boleh terus tambah atau terus tolak kalau nombor bulat. Okey, kena letak titik perpuluhan dan kena tambah sifar-sifar dia. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh yang keempat. Contoh yang keempat, 2.86 tolak 1.874 tambah sifar. Okey, kalau tengok soalan ni tak ada masalah. Sebab semua satu spesies je, semua ialah nombor perpuluhan. Okey, jadi kita boleh terus jalankan operasi. Ingat saya cakap, dahulukan yang mana di hadapan. So, 2.86 tolak 1.874 dapat sifar 986. Tambah sifar 279 dan dapat jawapan dia 1.265. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia bagi satu lagi contoh kiraan murid B. Okey, kiraan yang mana betul bincangkan. Okey, awak rasa yang mana yang betul? Kenapa boleh beza? Sebab sedangkan dia tambah dengan tolak je. Okey, seperti mana saya bagi tahu tadi, kalau hanya tambah dan tolak dan tambah ni, kita kira yang mana dulu di hadapan. So, untuk soalan ni, tolak dulu. So, kita tolaklah dulu. Okey, seterusnya contoh kelima. Contoh kelima pun ada nombor pelik dekat situ sebab dia nombor bulat. 20 kan? Okey, so apa kita nak buat dengan 20? Kita perlu letak titik sifar-sifar. Okey, tapi contoh pengiraan yang dia beri, betul tak? 20 tu terus dia letak macam tu. Okey, salah ya. Jawapan di atas salah. Mengapa? Okey, mengapa salah? Tadi saya dah terangkan. Bila nombor bulat, nak tolak, nak tambah dengan perpuluhan, kita samakan rupa dia. Kita samakan spesies dia. Okey, kalau perpuluhan, kita jadikan dia perpuluhan. So, 20 nak jadikan perpuluhan, kita letak satu titik di belakang. Dia akan jadi 20 perpuluhan sifar, sifar.
Okey, baru jalankan operasi. Okey, seterusnya muka surat 75. Tengok soalan yang diberi. 90 bulan sifar 9 tambah 76.185 tolak. Tolak unknown tu tak tahu sama dengan 63 bulan 575. Okey. Dia dah bagi contoh mudah dekat situ. 8 tolak apa nak dapat 6? 8 tolak apa nak dapat 6? Okey, jadi benda tu akan twist. 8 tolak 6 sama dengan 2. Jadi 8 tolak 2 sama dengan 6. Okey, begitu juga dengan contoh 6. Kita selesaikan dulu yang mana yang boleh diselesaikan, iaitu 90 bulan sifar 9 tambah 76.185. Okey, bila dah tambah, okey, awak dah dapat jawapan. Apa yang kita nak twist? Kita akan twist petak hijau tu dengan 63.575. Sebab itulah di sebelah kanan sekali pengiraan dia 166.275 tolak 63.575. Jadi jawapan dia ialah 102.7 sifar-sifar. Okey, sekiranya sifar-sifar di belakang, awak boleh ambil kira 102.7 saja pun tak apa. Sebab sifar di belakang perpuluhan ni, dia tak ada nilai. Okey, sekarang kita tengok satu contoh daripada latihan awak. Okey, saya ambil soalan nombor 2, F. Okey, soalan nombor 2, F, 76 bulan sifar 91 tambah 81 tolak 5.9. Okey, so ada satu bukan spesies perpuluhan dekat situ. Kita nak jadikan dia perpuluhan, kita letak titik dan sifar, sifar, sifar. So, bila dah sama-sama perpuluhan, baru kita jalankan operasi. Operasi tambah, dah selesai tambah, baru kita tolak. Okey, ingat, jangan lakukan serentak. Buat satu per satu. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 76, kita pergi pada operasi darab. Okey, untuk darab perpuluhan, awak sepatutnya tahu nak mendarab perpuluhan dengan nombor bulat. Okey, darab perpuluhan dengan 10, 100, 1000. Okey, yang ni senang. Okey, darab 10, 100, 1000 bahagi 10, 100 dan 1000 ni senang. Okey, dan satu lagi darab perpuluhan dengan perpuluhan juga. Okay, tapi tahun ni awak belum belajar perpuluhan, darab perpuluhan. KIV dulu mungkin belajar pada tahun 6 nanti. Okay, so kita tengok contoh yang pertama untuk darab perpuluhan. 10 darab sifar bulan 3, 3. Okay, dia darab bentuk lazim. Dia darab bentuk lazim biasa je. So, dapat jawapan 3.3. Kita tengok soalan yang kedua. Perpandukan situasi di atas, hitung jumlah jarak oleh dia dalam sebulan. Saya berulang-alik dari rumah ke sekolah sebanyak 24 kali dalam sebulan. So, satu hala perjalanan dia 1.46. 24 kali. Okey, maksudnya operasi darab. So, 1.46 darab 24, kita buat bentuk lazim. Okey, di darab macam bentuk lazim biasalah. Okey, tapi masalah darab ialah murid mungkin cuai apabila nak meletakkan titik perpuluhan. Okey, kalau kita tengok contoh ni, soalan ni asal ada 3 tempat perpuluhan. Jadi, jawapan pun ada 3 tempat perpuluhan. Okey, so jawapan dia 25.1 sifar 4. Okey, yang jadi masalah bila perpuluhan darab perpuluhan sebenarnya. Perpuluhan darab nombor bulat masih lagi macam operasi darab biasa, cuma bezanya nak letak titik perpuluhan. Okey, seterusnya pergi pada muka surat 77, contoh yang ketiga. Berpandukan gambar di sebelah kira jisim bagi 100 buah buku foto yang sama. Okey, dekat sini darab 100 tapi dia tak guna kaedah lazim, dia guna kaedah gerakan titik. Okey, gerakan titik ni sebenarnya lebih senang dan cepat. Okey, lebih senang dan cepat. Kita tengok 100 darab sifar bulan 1, 6. 100 ada 2 sifar. So, bila ada 2 sifar, dia akan bergerak 2 kali. Sifar perpuluhan 16 dah ada titik. So, titik tu yang akan bergerak 2 kali. Bila darab, dia akan bergerak ke kanan. So, bila bergerak 2 kali, jawapan dia akan jadi 16. 16 kg. Okay, awak akan nampak benda ni bila kita buat latihan nanti. Okay, seterusnya contoh yang keempat. Okay, sama juga darab 1000. Kalau tadi darab 100 ada 2 sifar, darab 1000 ada 3 sifar, maksudnya akan bergerak sebanyak 3 kali. So dekat sini
Titik tu dah bergerak ke belakang 3 kali. Jawapan dia akan jadi 6,045. Okey, dia dah ada tips kat bawah tu. Apabila mendarab, titik perpuluhan digerakkan ke kanan. Darab 10, 1 tempat puluhan. Darab 100, 2 tempat puluhan. Darab 1000, 3 tempat perpuluhan. Kita tengok soal contoh yang kelima. Contoh yang kelima dia bagi non pada awak, Anu. Okey, apa M tu didarab dengan 9.873 dapat 987.3. Kalau awak tengok nombornya sama. Yang membezakan dia ialah kedudukan titik perpuluhan. Okey, titik perpuluhan tu bergerak berapa kali ke kanan. Okey, itu yang awak kena kenal pasti. Yang awak kena tengok, titik perpuluhan tu bergerak berapa kali ke kanan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, titik tu bergerak 2 kali. Okey, bila bergerak 2 kali, maksudnya 2 sifar. Okey, bila 2 sifar, nombornya ialah 100. Jadi, jawapan M ialah 100. Okey, dia ada bagi dua soalan dekat situ. Apakah nilai N dan nilai P? Okey, kita cuba Okey, N 56.241 sama dengan 5,624.1. Okey, titik tu bergerak ke kanan. Titik bergerak ke kanan sebanyak 2 kali. Okey, bila 2 kali, maksudnya 2 sifar. Okey, bila 2 sifar, N ialah 100. Okey, saya bagi 5 saat untuk awak. Dapatkan jawapan P. Okey, dapatkan jawapan P. Berapa kali dia bergerak ke kanan? Berapa sifar dia? Apa nilai P? Okey, dah dapat? Okey, jadi nilai P ialah 1,000. Okey, soalan ni boleh congak je, senang. Okey, terpergi pada beberapa contoh yang saya tunjukkan dekat sini. Pergi dengan contoh C dulu. Okey, darab dengan nombor bulat 1 digit. Saya darab bentuk lazim macam biasa. Soalan ada 2 tempat perpuluhan. Jadi jawapan pun ada 2 tempat perpuluhan. Okey, boleh tengok pengiraannya. Okey, seterusnya soalan E. Darab bentuk lazim juga. Darab 31. So, kita darab je macam kita belajar darab biasa. Tapi bila nak jawapan tu, kita nak letak titik perpuluhan. Pastikan tempat perpuluhan tu betul lah. Soalannya tadi ada 3 tempat puluhan. So, pada jawapan pun ada 3 tempat puluhan. Saya dah pingkan dekat situ. Okey, dan soalan I, saya guna kaedah gerakkan titik. Okey, 1,000 ada 3 sifar. So, titik asalnya saya gerakkan 3 kali ke kanan. Dan jawapan akhir dia 204,643. Okey, selesai untuk operasi darab. Kita pergi pada muka surat 78. Operasi bahagi perpuluhan. Okey. Bahagi ni sebenarnya kaedah dia sama je dengan bahagi nombor bulat. Okey, tetapi dia ada titik perpuluhan lah. Dan titik perpuluhan tu pastikan selajur dengan soalan yang kita mula-mula tulis. Okey, dan satu benda penting dekat sini ialah bahagi perpuluhan tiada baki. Okey, bahagi perpuluhan tiada baki. Bila ada baki, awak kena letakkan sifar pada baki tersebut sehinggalah selesai pengiraan awak. Ada baki je letak sifar. Okey, kira lagi ada baki terus letak sifar. Okey, kita akan tengok contoh dia. Okey, contoh yang pertama. Berapakah jisim bagi 1 paket kecil biskut? Okey, so sifar puluh 6 bahagi 12. 6 bahagi 2, okey, sifar bagi 12 tak boleh. Titik dia tulis. Okey, 6 bahagi 12 pun tak boleh. So, apa nak buat? Kita tambah sifar. Daripada 6, bila kita letak sifar dia jadi 60. 60 bahagi 12 ialah 5. Jadi, jawapan dia sifar perpuluhan sifar 5. Okey, soalan 2, contoh 2. Hitung isi padu air tembikar di dalam setiap cawan yang telah dijual. Okey, air tembikar 22,5 liter. Ada 60 cawan. So, operasi bahagi dengan 60. Okey, 2 tak boleh bahagi. Sebab itulah sifar. 22 pun tak boleh bahagi. Sifar lagi. Okey, titik perpuluhan jangan lupa letak. Okey, kemudian dah turunkan 5 dia jadi 225. Okey, 3 naik atas. 180. Kemudian ada baki 45. Okey, dari situlah, baki itulah tak boleh ada baki. Dia letak sifar. Okey, letak sifar. So, sekarang daripada 45 dah jadi 450. Dan teruskan pengiraan. Macam yang dia tunjuk tu. Ada 2 kali dia tambah sifar.
Okey, seterusnya muka surat 79, contoh yang ketiga. Bahagi dengan 10 tapi dia tunjuk dua cara. Cara yang pertama bahagi bentuk lazim macam biasa. Okay, cara yang kedua gerakkan titik. Kalau tadi gerakkan titik untuk darab gerak ke kanan. Sekarang untuk bahagi dia akan gerak ke kiri. Okay, kalau contoh ni cara yang kedua bahagi 10. 10 ada satu sifar. Titik tu bergerak satu kali ke kiri. Jawapan dia jadi sifar 0.925. Okey, kita tengok contoh 4. Okey, bahagi 100. 100 ada dua sifar, jadi titik akan bergerak dua kali ke kiri. So, jawapan dia sifar 0.549. Okey, dia kontra dengan darab tadi. Dia terbalik dengan darab tadi. Okey, contoh yang kelima. Macam mana nak tahu nilai P? Okey, apa beza titik perpuluhan tu? Asalnya dia tak ada titik. Okey, bila nombor bulat, titiknya sebenarnya di belakang. So, dia gerak berapa kali? 1, 2, 3. Okay, gerak 3 kali maksudnya 3 sifar. Jadi nilai P ialah 1000. Okay, kita tengok contoh. Saya ada 3 contoh dekat sini. Saya tunjukkan 1B dulu. Okay, bahagi dengan 15. Kita buat bentuk lazim biasa. Cuma titik lah yang menjadi beza dia. Okay, soalan E. Bahagi 10 saya tunjukkan dua kaedah. Okay, 6 tak boleh bagi 10 sifar. 69 bagi 10, 6. Turunkan 98 bahagi 10, 9. Dapat baki 8. Okey, kalau perhatikan saya buat dengan pen warna purple dekat situ. Okey, saya tambah sifar sebab 8 tu dah jadi baki. So, saya tambah sifar. Daripada 8, dia jadi 80. 80 bahagi 10 sama dengan 8. So, dapatlah jawapan dia tak ada baki. Okey, perpuluhan tak ada baki. Sifar 0.698. Okey, dan cara kedua, cara yang lebih ringkas iaitu gerakkan titik. Bahagi 10 gerak satu titik dan jawapan dia pun sama saja. Dan mungkin lebih jimatkan masa awak sebenarnya. Okey, kita tengok soalan I. Soalan I ni nombor bulat. Dia tak ada titik. So, kalau kita nak guna kaedah gerakkan titik, kita kena letak titik lah pada 9. Okey, kena ingat nombor bulat titiknya berada di belakang. So, letak satu titik. 1000 ada 3 sifar. Operasi bahagi gerak ke kiri. So, geraklah 3 kali. Dan jawapannya ialah sifar, perpuluhan sifar, 9. Okey, nampaknya selesai untuk topik perpuluhan bagi tahun 5. Okey, saya harap penerangan ringkas saya ni berpandukan buku teks ni boleh difahami. Okey, dan seterusnya bolehlah awak lengkapkan latihan-latihan yang ada pada muka surat 70 hingga 79 ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.